Bola itu live istimewa raya. Sebelum itu, saya nak minta maaf dulu Kish. Sama Ayah, maaf Zahir dan Batin. Tak payah minta maaf apa-apa. Tak ada apa-apa untuk Tak ada, minta maaf. tak ada, kan? tak ada kesalahan. Yang tak payah kita minta maaf tu hanya untuk orang dan pihak yang tak membayar gaji saja. Orang lain semua kita minta maaf. Ya. Selamat Hari Saya Raya faham, saya kepada faham. anda semua yang menonton. Episod Bola Itu Live hari ini, kita ada tetamu yang sangat istimewa. Kita nak terjah rumah dia dan kita nak korek banyak kisah-kisah menarik daripada... Hai, dah lah tu. Jom. Masuk. Beraya. Betul. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Dah hari Rabu, tak tahulah dah berapa hari kita dah beraya. Dah tak terkira dah. Sebab itulah jumlah makanan, jumlah kuih muih, jumlah biskut-biskut yang kita dah makan semenjak beberapa hari lepas ni. Tapi untuk hari Rabu, Bola Itu Live episod hari ni, kita ada sesuatu yang sangat istimewa. Kerana hari ni, kita tak nak sentuh pasal drama-drama English Premier League. Kita tak nak sentuh pasal drama-drama bola sepak Malaysia, gaji dah bayar ke tak. Tak nak. Kita tak nak sebut pasal benda tu. Untuk episod hari ini, kita bersama satu tetamu istimewa dan juga anak angkatnya, iaitu Datuk Zainal Abidin Hassan dan juga anak angkatnya Faiz Gurun. Long apa khabar? lost father. Long lost father. Ya. Apa khabar, Datuk? Baik, alhamdulillah. Selamat Raya. Selamat Raya. Boleh, Datuk. Selamat Raya. Aku tengok Cip pakai baju Melayu warna ni. Lain macam. Naik seri. Naik seri, ya? Cik. Harimau Melaya. Harimau Melaya. Kau beraya macam mana? Alhamdulillah makin ketat ni sebab banyak makanan ni. Kalau kita boleh tahu cheap lah kan. Sebab saya punya raya biasa lagi sebab saya masih raya sorang-sorang. Cheap dengan keluarga, di mana perayaan cheap tahun ni? Ya, saya masih beraya di Shah Alam Hmm. dan juga ke Kampung Baru, Datuk Keramat seperti biasa dan juga meriah, alhamdulillah. Dan juga banyak dah makan ni. Dah sehingga hari Rabu ni beraya keberapa dah. Jadi alhamdulillah lah. Selepas sebulan berpuasa di bulan Ramadan, sekarang kita menyambut Aidilfitri yang mulia. Dia hari raya ni benda yang aku dari kecil sebab aku membesar kat Ipoh. Yeah. Banyak rakan-rakan yang Melayu yang selalu jemput datang rumah. Kemeriahan tu yang sesuatu yang sangat unik lah. Tapi kemeriahan tu selalunya datang untuk orang-orang macam kita. Tapi untuk individu-individu dalam bola sepak, selalunya hari raya tu kadang-kadang rehat yang sementara sahaja sebab kadang-kadang kena melakukan preparation untuk game-game seterusnya. Kadang-kadang ada pemain-pemain yang tak dapat pulang beraya necessarily. So, Cip, kita nak tanya sikit pasal pengalaman Cip beraya sebagai seorang pemain bola sepak dulu. Apa antara memori-memori yang paling Cip ingat zaman beraya sebagai seorang pemain dulu? Bagi saya, waktu saya bermain, saya rasa pernah sekali dua lah saya bermain di dalam bulan Ramadan. Sebelum itu memang tiada perlawanan di bulan Ramadan. Tapi sebagai jurulatih memang tiap-tiap tahun kami menghadapi perlawanan di bulan Ramadan. Jadi memang ingin menyesuaikan diri kerana kita tahu pemain-pemain tidak dapat menyesuaikan diri seperti biasa kerana berpuasa beberapa jam dan kemudiannya cuma buka puasa dengan makanan ringan dan bermain 90 minit di atas padang dan selepas itu barulah mereka dibenarkan makan secukup-cukupnya atau sepenuh-penuhnya. Jadi di situ memang satu orang cakap satu pengorbanan yang tinggi oleh pemain-pemain dan juga mereka berkorban di hari raya. Kerana kita tahu selalunya selepas raya kedua atau ada yang pasukan berlatih raya kedua. Saya pun pernah berlatih di raya kedua
ada juga kadang-kadang di raya ketiga, kadang-kadang raya keempat, raya kelima game dah mula. Jadi ini memang program tu kami kena atur dengan baik untuk pemain-pemain lah. Kerana kita tahu bila raya makan dan juga tidur selalu terjejas. Jadi selalu kita mengingatkan pemain-pemain supaya jaga ini kerana dalam masa 2-3 hari jika mereka tidak menjaga permakanan ataupun rehat, mereka tidak akan mudah untuk beraksi 90 minit selepas raya tu. Saya sedar sebab beberapa hari lepas Faiz ada nampak pengumuman daripada FAM. Ya. Ni sebelum raya hari tu lah, few days sebelum raya, pengumuman daripada FAM yang untuk pemain-pemain bawah 22 punya call up. Mereka diberikan cuti hanya raya pertama dan kedua saja. Ya, itu yang saya nak tanyakan Chip. Dan kemudiannya terus melaporkan diri. Ya, Chip ada sejarah yang lama dengan pasukan kebangsaan kan. Ya. Selalunya kalau dulu ada beberapa ketika raya di hujung tahun dan juga di awal tahun dulu kan. Betul. Banyak kalender bola sepak antarabangsa di situ. Pernah tak Chip sebagai seorang pemain skuad kebangsaan terpaksa beraya jauh daripada keluarga ketika bermain? Waktu saya bermain meninggalkan negara waktu Aidilfitri saya rasa tidak pernah. Okay. Tetapi bulan Ramadan je. Oh, ya. Kami tiap masa time saya tiap bulan Ramadan kerana Malaysia time saya liga berhenti. Ataupun sebelumnya itu sudah tamat. Tetapi preparation untuk pasukan kebangsaan diteruskan. Jadi negara yang terdekat ataupun yang terbaik untuk kami berlatih adalah di negara-negara Teluk Arab, negara-negara Arab. Jadi tiap-tiap tahun memang situlah kamp latihan pasukan kebangsaan kerana di UAE, di Arab, di Qatar liga mereka berjalan. Jadi di situ kami masih dapat berlatih dan bermain dengan pasukan-pasukan elit, kelab-kelab elit untuk mempersediakan pasukan kebangsaan. Jadi jika tak silap sehingga sekarang pun masih lagi pasukan negara kita ada latihan di negara-negara seperti di Teluk Timur Tengah Timur Tengah seperti Arab Saudi, UAE, kerana mereka liga mereka berjalan pukul 8-9 malam tiap-tiap bulan Ramadan. Nak tanya juga tentang pemain-pemain import. Sebab beberapa hari lepas, ni saya baru je cerita kat Faiz dulu. Sekarang ni saya tengah tengok satu rancangan dekat Apple TV, Cip. Nama rancangan tu Ted Lasso. Yeah. Dia rancangan mengisahkan seorang jurulatih daripada Amerika yang datang ke UK nak mengambil alih sebuah kelab di UK, nak jadi coach. Dan salah satu episod tu, episod zaman Christmas. ya. Ketika Christmas, dan salah seorang individu di kelab, rutin dia tiap tahun, dia bukan pergi celebrate Christmas dengan keluarga dia tempat lain. Dia akan celebrate Christmas di rumah sendiri bersama keluarganya dan buka pintu rumah dia untuk semua pemain import yang tak dapat balik pulang ke beraya. negara asal ataupun tak tahu nak buat apa waktu bercuti, datang untuk celebrate bersama dia orang. Itu yang saya nak tanya, zaman Chip jadi coach, ada tak pemain-pemain import, apa yang diorang selalu buat time-time yang tak boleh, ada yang tak boleh balik beraya ke, ataupun ada yang mungkin tidak beragama Islam tapi mahu merasakan kemeriahan tu. Betul, mahu merasakan kemeriahan tersebut. Ada tak contoh macam tu, Cip? Bagi saya memang pertama bukanlah tidak membenarkan pemain-pemain import pulang. Memang mereka takkan pulang. Mereka tak pulang dan juga memang kita pun tahu bukannya cuti yang begitu panjang. Kalau kita bagi cuti cuma sehari dua sebelum raya dan raya kedua dah kembali berlatih. Jadi cuma 4-5 hari. Jadi mereka akan berada di mana mereka berada, di mana mereka bermain, dan itu pasti mereka akan berkunjung. Mereka ingin meraihkan atau melihat yang mana pertama kali akan datang ke kunjung ke rumah pemain-pemain yang lain. Itu pasti. Siapa yang paling kuat beraya, Cip? Antara semua pemain import yang ada dulu. Siapa yang paling seronok dulu beraya? time saya ramailah macam Dixon, Conti. Tapi boleh katakan semualah pemain import. Mereka pertama rumah coach mereka akan datang.
mereka akan berhijrah ke rumah coach Duit dan raya juga dia, coach, duit raya dia. kita minta dia. Tak adalah. Kita bagi juga lah seperti biasalah ampau untuk mereka mengetahui adat-adat kita beraya. Jadi lepas tu mereka akan berkunjung ke rumah pemain-pemain lain. Itu memang sentiasa berlaku di kalangan saya rasa semua pasukan bola sepak. Saya nak tambah satu. Dalam 7-8 tahun lepas, saya diundang ke rumah terbuka Chip di sini. Raya Sebagai kedua anak saya angkat. raya. Sebagai anak angkat. Sebagai anak. Di situ ada pemain import, Ugo Uka. Ingat? Ugo Uka ada dekat Ugo sini. Uka. Dia pun makan, saya tengok banyak tu lauk kita tu. Saya tak ingat lah, tapi memang saya akan jemput mereka dan mereka akan merasai makanan-makanan hari raya kita. Dan memang kita tahu pedas, tetapi mereka akan cuba juga. Dengar macam ada orang datang Ugo Uka ke tu. Dah raya berapa masa? Sebut Ugo Uka yang terus sampai. Masih ada tetamu lagi di hari raya sebulan. Just satu benda terakhir, Cip, tentang bab hari raya ni. Kalau zaman Cip jadi pemain dulu, rumah terbuka siapa yang selalunya orang paling look forward to? Meriah lah, yang meriah. Yang paling meriah sekali. Selalunya siapa? Tak kisahlah individu tu pemain ke, coach ke, pengurusan kelab ke, siapa? Bagi saya adalah kalau saya di Pahang, rumah tuanku lah, istana terbuka. Kalau masa saya di Selangor, Ketua Duli Raja Tengku Sultan Selangor pun jemput pemain-pemain. Itulah rumah-rumah penting lah yang kita selalu pergi, dan tidak ketinggalan juga rumah presiden dan rumah pengurus. Contohnya kalau presiden tu menteri besar, kita akan berkunjung. Kerana pemain-pemain ni mereka tidak dapat membuat rumah terbuka dalam masa terdekat. Kerana kita tahu VIP akan presiden, manager ke, mereka yang akan membuat rumah terbuka dulu. Jadi kita akan ke sana dulu, dah selepas seminggu, 2 minggu ataupun ada waktu rehat, barulah pemain-pemain akan buat rumah terbuka. Okay, lepas ni ada satu lagi benda ataupun ada beberapa lagi benda menarik yang kita nak kupas, Faiz, termasuklah pasukan Pahang yang ikonik di bawah Chip suatu ketika dahulu. Tapi kita nak berehat sebentar, kita akan kembali selepas ni. Jadi Kish, Cip, ada beberapa kesempatan dahulu yang tak akan saya lupakan adalah kesempatan di mana saya boleh ikut Cip di Kuantan. Ada 3 kali saya ke Kuantan. Ikut Cip, tidur rumah Cip dan pergi match ke yang paling kelakar, yang setiap kali saya pergi tu mesti menang. Alhamdulillah. Tapi Pahang memang kerap menang lah home pada masa tu kan. Jadi kita nak berbicara tentang skuad Pahang yang sangat ikonik pada ketika itu. Skuad yang masih lagi kejayaan mereka pada ketika itu masih lagi belum dapat diulangi oleh skuad-skuad Pahang selepas mereka. Beberapa tahun lepas, Cip, saya pernah sempat ke Kuala Tahan untuk saya pergi ke Taman Negara, dan malam tersebut saya pergi ke sebuah warung, duduk bersama beberapa orang yang bekerja di kawasan setempat dan berborak-borak. Dan tiba-tiba bila buka cerita, yang waktu tu saya wartawan bola lah, bila buka cerita tu diorang mulalah buka cerita pasal Pahang, pasukan 2013, 2014, 2015 tu. 2 jam Tak habis cerita. saya dengar saja, saya tak berborak. 2 jam saya mendengar lebih kurang 5-6 orang berbicara dengan mendalam, dengan penuh passion tentang pasukan tersebut dan bagaimana pasukan tersebut meninggalkan satu memori yang takkan mereka lupakan. Pengalaman tu, Cik, saya tak pernah dapat di mana-mana tempat yang lain. Saya tak pernah dengar daripada mulut sesiapa penyokong yang lain. Betapa besar skuad tersebut terhadap untuk peminat-peminat di Pahang. Satu soalan untuk mulakan perborakan ni, Cip. Dalam banyak-banyak tim yang Cip pernah melatih, adakah itu pasukan terbaik yang pernah Cip jadi jurulatih? Bagi saya yang pasukan yang terbaik saya melatih memang pasukan Pahang 2014-2015. Ini adalah satu tim yang
cukup mantap dan solid. Kerana pertama saya kena ucap menjunjung kasih kepada Tengku Muda Pahang, Yang Amat Mulia Tengku Muda Pahang memberi kuasa penuh kepada jurulatih untuk membuat pasukan, tetapi beliau akan membimbing, beliau akan menyoal, beliau akan menanya sebelum kita memilih sesuatu. Beliau ingin pastikan bahawa Tuanku akan pastikan bahawa pemain itu pernah di dalam sistem yang kita nak ataupun secocok dengan pemain lain. Tetapi pemilihan jurulatih. Jadi tuanku masa tu lebih penaung Presiden. lah. Presiden ya. Presiden. Yang Amat Mulia Tengku Muda dia presiden ketika itu, dan saya sebelum saya berganding dengan Dollah begitu lama di Pahang. Yang Amat Mulia memberi kita masa yang sungguh cukup. Bermakna jatuh bangun Pahang, saya dengan Dollah ada di situ. Kadang-kadang kami panggil Fandi membantu, tetapi kita tetap bersama. Dan yang penting itu adalah kepercayaan Yang Amat Mulia Tengku Muda kepada saya dan juga Dollah. Kami begitu lama membentuk tim. Jumpa Alex, jumpa Gopi, semua adalah cuma pemain daripada kelab bawahan Shazlan Muda, dan membentuk tim. Jadi alhamdulillah selepas kepercayaan itu diberi, kami dapat membentuk satu pasukan yang begitu mantap lah bagi saya. Daripada 2013 Dollah jurulatih, saya penolong, kita mendapat satu cup Piala Malaysia. Ya, selepas begitu lama 2014 Dollah telah berhijrah ke PDRM. Saya meneruskan mengambil beberapa player, menambah beberapa player, dan 2014 tu saya rasa tahun yang paling terbaiklah saya melatih pasukan Pahang. Kami menjuarai 3 piala. 3 piala dalam tahun itu, dan dengan player yang sama, cuma masuk beberapa pemain saja. Dan 2015 bagi saya pasukan itu lebih baik saya rasa. Tetapi ada sedikit technical factor di situ telah menjejas kami. Kerana kenapa saya cakap 2015 itu terbaik? Kami bermain di perlawanan separuh akhir ke suku akhir Piala AFC, Piala FA Cup semi-final, Malaysia Cup quarter final, semi final. Jadi semua piala pasukan Pahang berada di last 2 atau last 4. Ya, jadi tahun ini 13, 14 dan 15 adalah tahun kegemilangan bola sepak Pahang. Apa yang Faiz? Apa Saya- yang saya kau paling suka pasal tim tu? Saya ada cakap dengan Captain Chip, iaitu Razman Roslan, beberapa minggu lepas lah saya rasa. Saya tanya dia, kenapa Pahang boleh jadi sebegitu kuat walaupun star factor dia tu tak sekuat tim-tim lain. Dia kata dekat saya, sebab di Pahang tu adalah family team. Tim yang semangat dia lebih kepada semangat kekeluargaan. Macam nak tanya Chip, macam mana Chip dengan Coach Dollah bina semangat kekeluargaan tersebut? Kerana di tahun 2023 ni kita sendiri tahu yang tak banyak tim yang ada tema yang macam tu, dan benda itu sukar untuk dicapai sekarang. Macam mana Chip dengan Coach Dollah lakukan perkara tersebut? Bagi saya memang penting lah, kerana yang pertama saya rasa saya punya prinsipal dengan Dollah lebih kurang sama. Yang pertama bagi saya, yang pertama bukan taktikal, bukan semangat, bukan disiplin, bukan apa. Yang pertama adalah hati pemain nak main. Itu yang penting. Kalau mereka simpan 10% dalam hati, makna tak sepenuhnya. Apa yang kita nak, mereka memberi 100% di dalam hati mereka untuk bermain. Jadi bila mereka mengeluarkan semua 100%, jadi disitulah senangnya kami membuat taktikal, game plan apa. Jadi di sini yang pertama adalah untuk memenangi hati pemain. Kami sentiasa mendekati pemain, membentuk, mengukuhkan sistem kekeluargaan tu. Itu amat penting lah. Kerana senang kita nak maki hamun pemain ke, nak jerit kat mereka dah faham dan mereka tahu apa jurulatih nak. Jadi itu amat penting. Sebab tu saya cakap yang pertama adalah
kami punya bos. Itu penting kerana bila bos memberi segala-galanya kepada jurulatih, kita akan buat dengan terbaik. Bila masalah penting saja, kita akan menghadap Yang Amat Mulia Tuanku Muda untuk menyelesaikan masalah. Pemain-pemain tidak akan sampai ke tahap itu. Jadi pemain-pemain menghormati kami jurulatih di situ, dan dari situ kami akan buat bukan saja bola, kami buat program. Bila pemain dah secocok sesama sendiri, itulah saat yang paling senang sekali kami berlatih, memasukkan tactical, game plan. Tak kira lah nak berlatih satu hari 3 kali pun pemain dah terima. Itu amat penting. Dan bila game, kita lepaskan mereka akan berikan segala-galanya lah. Walaupun ada mistake, tapi kita nampak mistake itu adalah genuine. Cip, saya nak tanya sikit tentang, sebab dalam squad tu, and mungkin perlahan demi perlahan kita akan mula merungkaikan peranan setiap pemain Ya. Kesemuanya sangat ikonik. Tapi saya nak mula dengan satu nama yang memang cukup sinonim dengan pasukan tersebut, Cip. Dan individu ini 2 tahun lepas sebelum dia meninggal, 2 tahun ke setahun lepas saya kurang pasti, sebelum dia meninggalkan Malaysia dan pulang ke negara asal, dia ada datang ke studio Astro untuk satu sesi temu bual. Dan ketika berborak, saya ada tanya dia, apa yang anda paling suka tentang pasukan Pahang era tersebut? Jawapan dia satu je, Cip. Jawapan dia, saya paling suka adalah babah saya. Saya tahu pemain mana. Kalau yang panggil Cip Babah, saya dengar tahu pemain babah mana. pun dah boleh tahu dah pemain mana ni. Pemain yang saya sebut adalah Dickson Nwakame. Daripada pandangan luar, daripada pandangan pemerhati luar, Cip, kita nampak Dickson tu sebagai tenaga utama pasukan. Bukan dari segi bekerja keras di atas padang, tetapi dari segi memastikan semangat kesemua rakan sepasukannya tinggi. Dia seorang individu yang suka bergurau, suka bermain-main dengan pemain sikit untuk memastikan ada elemen-elemen ceria dan positif. Tapi itu pandangan kami sebagai outsider. Chip yang bekerja dengan dia day in day out ketika era tersebut. Boleh cerita sikit impact dan peranan Dickson dalam pasukan itu, dalam dressing room? Yang pertama, Dickson, we miss you. Saya cakap memang seronok mempunyai pemain sebagai seperti Dickson. Saya tahu kami menghatikan Dickson ketika itu bersama Kelantan. Jadi selepas tamat season 2013, saya dan Yang Amat Mulia Tuanku Muda menyusun pasukan 2014. Dola dah berhijrah. Jadi Tuanku Muda dan saya telah membincangkan ingin mengambil Dickson. Dan ketika itu kami membuat strategi macam mana nak guna Dickson, apa dia punya keistimewaan dia. Jadi kami ketika itu ada konti. Jadi ini memang secocok nombor 9 dengan nombor 10, dan Dickson mempunyai satu kualiti yang baik bila dia betul-betul dia nak main. Jadi ini yang penting. Ini yang penting supaya macam saya cakap tadi, saya nak dia curahkan segala-galanya. Jadi pasukan menerima Dickson dengan baik, melayan dia dengan baik. Dickson pun begitu gembira bersama pasukan Pahang, dan secocok dengan permainan beliau apabila digandingkan dengan Matias Conti. Jadi saya rasa itu memang durian runtuh bagi saya, dan terima kasih sekali lagi masa itu, walaupun kita tahu harga dia berlainan sedikit daripada harga pemain, dan Yang Amat Mulia Tuanku Muda bersetuju kerana itu adalah material yang kita nak. Dan membawa Dickson. Kita tahu Dickson adalah pemain yang base di Europe. Kita tahu African player kalau base di Europe macam mana lagak dia. Dia very professional, dan kita kena menjaga dia dengan teliti. Bukan memberi dia kelebihan, tetapi seperti saya cakap tadi, saya ingin dia bermain sepenuh hati. Jadi bukan kami memberi dia muka ke tak, kami jaga dia seperti pemain lain, tetapi cara kita berkomunikasi dengan dia is very professional. Dan dia menunjuk, dia adalah satu contoh yang pemain akan berusaha, pemain akan melatih bersungguh-sungguh, kerana Dickson ni very disciplined player on the field. Dan di sinilah saya cakap, kita nampak, peminat pun nampak,
Dickson di Kelantan dan Dickson di Pahang. Begitu berlainan. Berbeza, Berbeza sangat. Dan beliau adalah pemain yang terbaik lah pernah saya miliki sebagai pemain nombor 9 top. Sebagai seorang manusia, Cip, Dickson. Dia kelakar. Dia Razman. Saya ada satu grup ni tapi dia orang hormat saya lah. Dia tahu kalau apa-apa je saya akan report dengan bos. Kadang-kadang bonus bos bagi saya bayar, ada kacau saya simpan, saya lambat kan. Jadi dia orang hormat saya. Tapi dia orang memang kelakar. Yang pentingnya masa di sana, everybody looking forward nak datang training. Itu amat penting. Itulah yang seronoknya. Semua nak datang training, dan enjoyable. Kan? Enjoyable dan semua nak main. Saya nak dapat itu kembali yang memang susah lah. Adakah tu sebab formula yang Chip cakap kena menangi hati mereka tu? Ya, itu yang penting. Bila mereka datang ni, mereka nak datang ni mereka nak main kaku dulu, dia nak joke, dia nak ketawa dulu sebelum mula. So bagi saya, so bermakna secara tak langsung training pukul 5, pukul 4 orang dah ada. 4.30 dia orang dah ada. Tak kira dia datang berborak ke. So daripada segi tu kita dah nampak dah tim ni lepaskan je. Hasil dia kualiti ya. Memang terbukti hasil dia. Saya tak nafikan. Bila Cik cakap Dickson kelakar, bekas rakan sepasukan di belakang kamera, Zaiza pun gelak. Saya tengok cara dia gelak tu pun saya dah tahu memang kelakar. Memang kelakar. Bayangkanlah nak satukan Argentina dengan Nigeria. Aduh, kan. Tak, dia macam dia. Saya lebih tertarik dengan elemen pemain-pemain ni sebagai seorang manusia. Kenapa tahu, Cik Faiz? Sebab kita kadang-kadang sebut pasal keserasian di atas padang, which okay, kalau membantu boleh membina sebuah gandingan yang baik. Tapi perkara yang paling underrated dalam bola sepak adalah keserasian sebagai seorang manusia di luar padang. Hubungan di luar padang. Hubungan di luar padang. Ya. Kan? Hubungan yang kalau training ground, macam Cik cakap, kalau training ground tu pun dah sampai tahap yang orang look forward nak sampai hari-hari, sebab tempat tu dah jadi tempat yang sangat boleh anda berseronok. Enjoyable Itu mengubah segala-galanya. Automatically semua akan and kadang-kadang nak bina environment yang healthy macam tu, dia bukan saja peranan jurulatih, dia juga peranan pemain-pemain macam Dickson yang boleh bergurau, menyenangkan hati semua orang, rakan sepasukan dia. Dalam pasukan tu Dickson memang ikonik. Tapi kalau aku tanya hang, dalam tim Pahang tu Faiz, selain Dickson, siapa lagi yang anda rasa elemen terpenting dalam pasukan tersebut? Nanti biasa jawab. Silakan Cik. Silakan. Silakan. Sebab Saya ada jawapan saya tapi biar memang saya tunggu jawapan tu. Okey, saya bagi clue je. Dia memang orang penting. Dia akan memerhatikan. Sebab dia Kau jangan sebut nama. saya tak nak sebut nama. kita teka. Dia memerhati. Dia bergurau, dia memerhati. Sebab dia menjalankan, saya membagi dia tanggungjawab. Dia menjalankan tugas jurulatih kepada pemain-pemain. Saya tak nak tahu apa masalah pemain, apa disiplin pemain, saya tak nak tahu. Dia guru besar. Dia guru besar dalam tim. Dan semua orang takut dengan dia bila dia jerit. Siapa dia? Kapten Jalal. Adakah dia? Salah. Kish ada soalan lain? Razman Roslan. Salah. Razman pun salah ni. Razman Damian Stewart. Oh, Damian Stewart. Wah, dia bersih, tak boleh tolak kiri, tak boleh kanan. No tolerate dengan dia dalam training dan game. Oh, professionalism tinggi. Dia main Queen Park Rangers. Ya. Jamaica national player, main EPL lama. Dia nak gurau-gurau tapi training dan game no nonsense. Dia dengan Dickson Wakami pun nyaris bertumbuk dalam dressing room. Pecah air. Besok dia ganti balik. Dia tendang. Sebelum cakap lagi. Siapa pecahkan air, besok tong air dekat RM1,000. Besok dia ganti sebab dia tendang. Dia no nonsense training dan game. Tu kita coach mudah. So, kita bagi dia power. Razman umpama peguam dalam tim. Razman mana yang problem dia confirm settle. Macam ni, Chip Prime Minister, timbalan dia Damian. Razman Menteri KDN.
Azman PKD anda. Sedap tim tu. Apa-apa je, man aku tak nak dengar. Man aku tak nak dengar. Tu je. Kan? So, saya ambil yang paling besar dan sampaikan kepada bos yang amat mulia. Amat mulia akan cakap yes or no. Tu je. Tak ada lagi, boleh tak ada. Bermakna tim Chip pada masa ni penuh dengan karakter lah. Oh, Karakter. solid. Memang karakter solid lah. Sebab tu saya cakap dengan memang payah tapi dengan begitu mudah mereka menjalankan persembahan mereka sampai 2-3 cup. Next year tu continue lagi semua semi-final. Oh, memanglah. Damien Stewart tu, Chip, apa yang membuatkan Chip melihat dia dan membuat keputusan bahawa inilah individu yang Inilah saya centre nak back yang saya cari. mengetuai pasukan dan mengetuai dressing room, nak jadi guru besar tu. Saya apabila saya rasa dalam berapa hari atau seminggu lah tiap-tiap malam dengan bos, dengan Yang Amat Mulia, tengok perhatikan dia. Kita nak bukan saja kualiti permainan dia tetapi leadership quality. Kerana yang kedua, main EPL kan, centre back. Lepas tu Jamaica, badan solid. So kita fikir balik kan, dulu foreign striker banyak dengan local striker. Dengan Damien punya fizik, saya rasa dia mengatasi segala-galanya. Dan saya tahu ketika itu the best combination striker yang ada adalah Figueroa dan Diaz di Johor. Ini dua orang ni sampai nari lah. Sampai nari saya salute kombinasi dua orang ni. So jadi mereka sedikit gentar apabila Tengku Muda, Yang Amat Mulia Tengku Muda memberi saya lampu hijau, terus kita fly Damien. Kita fly Damien, memang betul lah fizik dia solid dan orang yang keras. Memang suit untuk kita punya Malaysian football. Jadi Damien lepas tu masa tu karakter tak kenal. Lepas tu bila dah bercakap dengan dia, saya cakap alhamdulillah lah. Mengena. It's a gift lah kepada saya, kena, dan dia sebagai leadership. Saya tak, bukan nak kata dia nak jadi kapten, tak nak. Kan, kapten kita boleh lantik orang lain. Razman jalankan tugas. Because dalam tim bukan ramai foreign, ramai lokal. Jadi kena fair, Razman carry on. Tetapi keseluruhan waktu bekerja, Damien, orang player akan takut dengan dia. Dia akan jerit, membantu jurulatih. Sebab dia nak menang. Dia tak nak kalah. Nah, itulah prinsip player yang kita nak. Saya ada satu soalan, mungkin soalan terakhir, bab Pahang. Kish. Ada sekitar tahun-tahun tersebut, pernah saya baca di tabloid yang mengatakan bahawa Coach Zainal Abidin Hassan ketika itu adalah pakar dalam menghasilkan sesuatu daripada sos yang sangat limited. Sumber dia limited tapi dia berjaya menghasilkan sesuatu. Macam mana? Sebab dia berjaya memenangi cup tanpa ada ramai pemain kebangsaan Malaysia. Kita kira satu-satu. Pada ketika itu Gopi peak bersama Chip. Razman discover form balik selepas di Selangor bersama Chip. Pemain-pemain seperti Alex, daripada orang tak kenal jadi orang kenal. Hafiz Kamal dan Azidan, daripada Hafiz Kamal sampai ke national team bersama-sama dengan Chip. Yan seorang lagi, goalkeeper Khairul Azhan yang sekarang ini bermain di national team juga dan penjaga gol utama pasukan Selangor. Apakah rahsia Chip sehingga boleh membawa pemain-pemain yang kita katakan bukanlah star di Malaysia ni sehingga menjadi star, sehingga mereka boleh sampai ke pasukan kebangsaan? Macam mana Chip boleh bagi kepercayaan dekat mereka? Daripada mula bila pengurusan khususnya Yang Amat Mulia memberi kami kepercayaan. Sebab tu saya cakap kami ni lama. Saya Dola lama di Pahang mendidik. Sebab tu saya cakap kita latih Gopi, latih Alex, Hafiz Kamal, Khairul Adhan, semua di Syazan Muda. Syazan Muda ni adalah sebuah pasukan yang dimiliki oleh Yang Amat Mulia Tengku Muda. Dia nak betul-betul lokal budak Pahang bermain di situ je, main situ. Jadi breeding ground kita didik mereka, saya rasa lebih daripada 7 tahun. Lebih daripada 7 tahun. Dan bila dah sampai satu masa tu kami naikkan dia, boleh cakap dia dah bersedia perfect
Perfect timing. Perfect timing lah. Perfect timing. Orang tak kenal Gopi, orang tak kenal Alex, orang tak kenal Ian, kan? Tak kenal Hafiz Kamal. Adidan orang dah memang kenal musuh dah. dengan Masa mereka tu dia, lah. saya suka dia main masa dia KL, dia mastermind. Saya cakap saya nak player ni, dan kami ada seorang pemain muda. Kami begitu muda. Saya naikkan dia daripada Piala Presiden. Nur Azam Aziz. Ya. Dan Dixon cakap, this is a quality midfielder. Masa tu umur dia 16-17. So kami serapkan dia di dalam pasukan utama. Serapkan dia. Dan saya cakap, saya pernah tengok lah, lokal lah dia is the best midfield player lah selepas Azizul Abu Hanifah. Pemain tengah Jadi saya puas lah masa di Pahang tu. Sebab apa? Yang pertama, yang penting adalah kuasa penuh tu. Kuasa penuh yang Mak Melia bagi pada saya dan Dola, membentuk tim tu sehingga kepuas lah. Saya amat-amat puas lah hingga penghujung. Ada one final question sebenarnya. Silakan. One final question. Dalam kita menyebut ke semua karakter-karakter ni, kita ada sebut karakter peguam seperti Razman Ruslan. Kita ada sebut karakter pelawak seperti Dixon Wakame. Kita ada menyebut tentang elemen general di belakang, iaitu Damien Stewart. Dan juga ramuan-ramuan tempatan yang dibawa masuk daripada Pahang sendiri, seperti Hafiz Kamal, seperti Gopi, Azamuddin. Tetapi ada lagi satu elemen dalam pasukan tersebut yang saya secara peribadi cukup hormati. Seorang pemain yang sangat berpengalaman, beraksi di pentas EPL juga, yang memiliki karakter yang cukup berwibawa, yang pada ketika ini sedang menjadi penolong jurulatih kepada pasukan Portsmouth di pentas bola sepak England, Zesh Rehman, coach. Dia, kalau interview dia, dialah antara manusia yang kalau dia buka mulut tu kita nak dengar je dia cakap apa, sebab dia sentiasa ada pandangan-pandangan. Kita terasa kebijakan. Kebijakan dia. Dalam pasukan tersebut, Chip, apa peranan dia? Okay. Alhamdulillah kami dapat offer daripada ejen untuk mendapatkan khidmat Zesh Rehman. Saya meneliti, mempersembahkan kepada Yang Amat Mulia Zesh Rehman untuk berada di Pahang. Tetapi kombinasi yang ataupun posisi yang saya ingin miliki dia, centre back Razman dengan Damien masa tu dah macam isi dengan kuku, kan, macam mana nak pecahkan. Jadi di midfield saya ada Azidan, saya ada Hafiz Kamal, saya ada standby yang player Nur Azam Aziz. Jadi nak masukkan Zesh Rehman ni, memang rezeki lah. Beliau adalah utility player. Bila utility player, saya pernah lihat beliau bermain di centre back. Saya pernah lihat beliau bermain di right back, left back, defensive midfield. Jadi saya rasa sekali lagi Yang Amat Mulia memberi kelulusan pun, kita pun fly in Zesh. Zesh tak banyak main. Dia tak pernah komplain, coach? Saya satu je cakap, dia kena fight tempat. Dan dia sendiri tahu. Dia selalu berborak dengan saya. Zesh ni dia suka berborak. Bukan saja dulu, sampai sekarang. Dah sampai dia berjaya menjadi seorang jurulatih. Dia tahu, dia cakap jangan mainkan dia kalau tak perlu. Ataupun, your team is, coach, your team is doing great. Yeah, let them play. Saya cuba mainkan dia dengan Damien. Dua-dua datang daripada kelab yang sama, Queen Park Rangers. Kan? Damien main senior team, Zesh main junior team. So mereka kenali, tapi tak boleh tercocok dengan Razman dengan Damien. Jadi Zesh sanggup terima duduk di bangku simpanan. Tetapi every game dia akan main. Dan satu ketika yang paling berbaloi sekali memasuki Zesh, iaitu apabila kami down 1-0 FA Cup final bertemu Felda. Saya ada lagi seorang midfield tu, Faizul Hussein. Jadi ketika final FA Cup tu,
berapa lagi 15-20 minit masukkan Zest yang membuat hantaran, membagi Dixon menjaringkan gol kemenangan. Jadi walaupun Zest ni dia tahu, walaupun dia datang daripada dunia bola sepak yang lebih jauh daripada Malaysia, tetapi bila dia tengok tim Pahang, dia sanggup duduk di bench tanpa komplain, tanpa ragu. Tapi beliau tahu beliau akan dipergunakan. Jika kita bermain away selalunya, jika leading 1-2-0, Zest akan masuk lebih awal untuk memberi pertahanan lebih mantap. Jadi sebab tu saya cakap ketika itu tiap-tiap pemain berlawan inginkan tempat. Walaupun good foreign player datang pun tak dapat mengambil tempat untuk membentuk tim yang sama. Jadi Zest pun menerima dan beliau boleh dikatakan super sub yang kami ada terbaik. Wish, semua benda tim tu ada Ya, daripada time karakter, Panjang ni kalau kita kalau kita nak sampai kuih. besok tak habis. daripada karakter-karakter besar, desire to win. Kemudiannya ada pemain-pemain import yang sanggup meletakkan pasukan dahulu berbanding dengan betul. minit permainan Itu Zest sendiri. Rahman. Peranan Tunggu Muda. Peranan Tunggu Muda juga. Itu yang pertama lah. Itu head solid, tail yang lain solid solid, lah. Banyak-banyak. Dan pasukan itu adalah pasukan yang tak akan dilupakan dalam sejarah konteks sejarah bola sepak moden. Mana-mana individu yang membesar menonton bola sepak Malaysia dalam tempoh 10 tahun, 15 tahun terakhir ni, itu adalah antara pasukan paling ikonik yang Bayangkan akan diingati. final 1 jam 7 minit kita main 10 orang lawan JDT. Itulah saya cakap macam mana mantapnya tim tu. Bermakna lepas Poyeng kena red card minit ke 50 lebih 60. So kita main sampai extra time. 1 jam 7 minit saya kira. Berpeluh nak menunggu habis tu. 1 jam tu, 1 jam lebih tu nak tunggu habis tu. Tapi saya tengok player saya memang inilah squad yang takkan saya lupa sampai bila-bila. On that note, kita nak berehat sebentar sebab selepas ini kita nak korek lagi banyak cerita daripada Chip tentang ada lagi yang kita nak korek tentang hubungan dia bersama Fandi Ahmad dan juga Dollah Saleh. Jadi Kish, kita bercakap tentang gandingan daripada tadi. Gandingan Conti Dixon, gandingan Hafiz Azidan, Razman dengan Damien. Itu zaman kegemilangan Pahang di era yang lebih baru. Ramai yang tak tahu. Sebelum tu pun dah ada gandingan dah di Pahang. Gandingan Malaysia dengan Singapura. Ini yang Singapura ni beberapa bulan lepas kita dah ke Temasek, ke Singapura. Dan bercerita panjang dengan individu yang sekarang ini adalah Ketua Jurulatih Pahang sendiri. Ada sehingga kan timbul satu peristiwa consignment di mana Chip kerap memesan bedak daripada individu tersebut. Itu yang dikatakan beliau. Kita akan tengok klip tu. Tadi nanti kau balik jangan lupa pergi beli tu kat Center Point. Beli apa nak? Beli bedak lah apa lagi. Dia suruh beli bedak, ada satu tu yang brand kan. Dekat sini. Kat Singapura. Nak bawa pergi sana. Selalu I belikan dia lah. Nanti ada baju, dulu ada baju yang payung tu apa dia panggil? Palmer Anwar Palmer. Sama lah, dia suka. Jangan lupa itu. Kalau Orang akan Beli karib, bedak Zainal Abidin. nanti Dan gandingan ini, trio ni, Dollah, Zainal, Fandi. Boleh Cip ceritakan sedikit asal usul trio ni macam mana? Asal usulnya saya bagi duit kat Dollah bagi duit kat Fandi, so beli bedak. Itu memang betul. Bedak Singapura tu apa yang Bukan, sebenarnya bedak tu saya memang pakai daripada 80 lagi. Saya pakai nama bedak tu, jenama dia Shine Michael. Saya memang meminati dan sehingga hari ini awak naik bilik saya penuh bedak Shine Michael. Jadi ketika tu dulu bedak tu ada di Singapura. Shine Michael berada di Singapura sebelum berada di Malaysia. Jadi selalu saya kirim kat Fandi lah.
dan lebih murah di sana. Jadi kerana kalau tidak saya kena tunggu nak siapa yang pergi England, UK, baru saya dapat beli bedak tu di sana. Jadi selepas kami akrab bersama Fandi jadi mangsa lah. Masa Dia jadi postman lah, tukang beli. Cip, jujur cakap ya, bila saya dan Faiz berkesempatan pergi ke Singapura untuk menemu bual Fandi, banyak perkara yang kami timbulkan dalam perbualan tersebut. Tetapi bila saya tengok reaction muka dia bila kita mula sebut nama Zainal dan juga Dolah, Senyuman dia tu. senyuman dia tu, muka dia tu tiba-tiba jadi ceria, tiba-tiba brighten up. Dan itu hanya akan berlaku sekiranya ada hubungan, ada keakraban yang sangat-sangat unik di antara anda semua. Boleh ceritakan sikit hubungan, friendship yang ada di antara anda, Fandi dan juga Dolah? Kami memang mengenali masing-masing secara luaran, bermain pasukan berlainan. Dolah bersama saya lama, dan kami selalu menentang Fandi bila beliau bermain di KL dan juga Malaysia menentang Singapura. Jadi ketiga-tiga ini sentiasa menjadi sebutan peminat-peminat bola sepak, bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh Asia. Mereka mengenali saya, mengenali Fandi, mengenali Dolah, dan juga ketika itu Piapong untuk Indonesia, dan Ricky Yaakob untuk Indonesia. Jadi 4-5 nama ni memang perbola hangat. Dan juga kami mempunyai seorang rakan lagi, Chu Jung Ho, Korean. Pun kami semua sama batch. Bila main remaja, masa tu Dolah belum ada lagi. Bila bermain international, youth international, kami akan jumpa Piapong, Chu Jung Ho, Fandi, Ricky, dan saya. Jadi kami baik sebab tiap-tiap pemain menjadi pemain utama pasukan negara. Jadi apabila Fandi bermain di Liga Malaysia, memang dalam hati adalah idaman. Saya, Dolah, jika kami bertiga dapat digandingkan. Di sini sekali lagi saya ucapkan junjung kasih kepada Yang Amat Mulia Tengku Muda. Ketika itu Tengku Muda lah yang menjaga pasukan Pahang, sekali lagi telah membuat satu tim, dream team. Dan kami looking forward lah. Saya, Fandi dan Dolah ingin bermain bersama. Walaupun karakter mungkin 70% baru kami kenal, tetapi apabila kami berhijrah ke Pahang, dengan tidak membuang masa, tidak memilih 3 biji rumah untuk setiap pemain, kami pilih satu rumah, tiga-tiga duduk sekali. Jadi housemate. Ya. Sebab di sini yang saya cakap, mana ketiga-tiga ini idamkan di dalam hati. Oh, kalau aku dapat main dengan dia ni satu hari kan, duduk di satu rumah lagi senang. Jadi di situlah lebih akrab hubungan saya, Dolah dan Fandi. Duduk Kalau- satu rumah tu, Faiz. Kalau di luar dah baik, Cip, dalam bukti dia ada kan, memang gandingan yang mantap. Saya nak tanya kalau Cip masih ingat di atas padang gandingan tu macam mana? Sebab ketiga-tiganya adalah pemain attacking minded ketika itu, dan ketiga-tiganya juga boleh dikatakan dalam bahasa sekarang ni star lah, Cip. Ya, Macam betul. mana dinamik dia tu? Saya tak nafikan. Kita ada 3 dan kita ada lagi foreign striker lagi seorang di atas tu. Jadi macam mana nak empat ni nak bermain. Jadi kami duduk semeja. Yang lagi merumitkan adalah JC number. Fandi 17, saya 17. Jadi sebelum itu jadi isu tu. ya, Cik. betul, memang jadi main isu tu keluar di Surat Khabar. Jadi kita cuba apply. Yang Amat Mulia Tengku Muda cuma bergurau lah, tapi kita cuba apply, boleh tak pakai 17A, 17B. Jadi memang tak dibenarkan. Jadi sebelum isu ini disampaikan kepada Fandi dan saya, Fandi orang pertama mengangkat tangan, 17 milik Zainal. Sebab ini Liga Malaysia, Zainal berhak pakai. So tak ada argument. So Fandi membenarkan saya, ataupun bersetuju saya meneruskan memakai nombor JC, dan inilah lebih menyocokkan
Menambah lagi keserasian. menambahkan lagi keserasian kami. Dan apabila kami duduk serumah, kami selalu bincang. Dua pemain harus menukar corak permainan ataupun posisi. Jadi siapa nak main top, siapa nak main nombor 9, siapa nak main wide. Inilah yang merumitkan tim dan juga jurulatih. Jadi 91 tu, tahun 91 kami berganding bersama semua. Orang bercakap semua Kak Pahang ambil. Tapi Yang Amat Mulia Tengku Muda memahami bola sedalam-dalamnya. Yang Amat Mulia berkata dia tahu 91 we get nothing. Memang Tungku dah cakap dulu. dah cakap dulu lah. Tapi kita nak buktikan kita nak something. Tapi Tengku Muda ni dia begitu mahir dalam bola sepak. You get nothing. Betul, satu cup tak ada. 91. Tim tu kena bantai maksimum. Tapi 92 tim yang sama, keserasian dah bertambah lebih, tutup mata je kami main. Tu lagi sekali rasa 2-3 cup kami ambil. Cuma kalah satu FA Cup final dengan Sabah. Malaysia Cup menang league kita tu. Jadi bila saya Dola Fandi dan seorang lagi Igo Sukrin di atas, so Dola saya main top dengan Igo, Dola main backup, Fandi very mobile di belakang. Jadi tim tu memang solid. Yang masih lagi tak boleh nak digest adalah mereka bertiga duduk serumah tu. Sebab selalunya dia macam ni selalunya penyerang-penyerang yang beraksi dalam satu posisi ni dia akan ada competition. Akan ada ego masing-masing. Dia akan ada ego masing-masing. Dia akan ada keinginan untuk membuktikan akulah pemain bintang nombor 1 dekat pasukan tu. Tapi Fandi dengan Dola mereka tahu kelebihan saya. So dia orang berbincang dia orang. Dola kita bagi Zainal jadi top scorer. Okay. So Fandi cakap, "Nang kau main top, aku nak kau ambil golden boot." Dia siap bawakan air konon-konon air ubat lah. Kau minum ni, kau mesti jadi top scorer. Saya pun minum. Rupanya lepas tu dia gelakkan saya. Dia ambil air laut. Macam tu je kena game. Kita memang kalau orang tak tahan memang bertumbuk. Lepas tu bila saya minum, Dola pun gelakkan saya. Kau tahu air mana dia ambil tu? Dia pergi laut, dia ambil, dia saja je kenakan kau tu. Tetapi kenyataan saya top scorer. Jadi confident level yang ada kepada kita 3 orang ni memang boleh membentuk diamond lah. Dia macam ni, Cip. Hari tu Fandi dah dedahkan rahsia bedak. Sekarang ni, Cip, duduk serumah bersama Fandi dan juga Dola, apa antara perkara ataupun rahsia-rahsia yang paling lawak tentang mereka duduk serumah tu yang boleh yang Cip umum dedahkan? tak tahu sekarang ni. Orang awam tak tahu. Tak boleh, bahaya banyak. nanti Fandi Dola saman saya. Tapi memang seronok lah. Kami mempunyai karakter bergurau bergurau senda yang sungguh menyatukan, akrabkan ketiga-tiganya dan pasukan. Penerimaan rakan sepasukan lain sekarang ni kita dah ada trio terbaik Asia Tenggara dekat sini. Penerimaan mereka macam mana? Itulah, tim memang terimalah. Kerana tim tahu mereka cuma bekerja keras membuat apa yang mereka sepatutnya ada buat, dan kelebihannya mereka akan serahkan kepada saya, Dola dan Fandi. Kerana lain daripada tactical game plan, kami mempunyai kelebihan masing-masing yang boleh mengatasi keadaan. Contohnya Fandi mempunyai brilliant football mind. Dola mempunyai skill yang begitu baik. Walaupun tidak ada di dalam tactical, tetapi bila keadaan terdesak untuk memotong ataupun beat 1-2 player, Dola mempunyai skill itu. Dan tugas saya meletak bola dalam net. Finishing. Finishing. Mereka tahu finishing saya amat baik. Sebab tu saya ambil 4 kali golden boot di dalam Liga Malaysia ni. Sebab finishing saya amat diperlukan di dalam box. Jadi untuk attacking,
kami lengkap. Hmm. Dola, Fandi dan saya. Jadi pemain memang inginkan apa yang dimiliki oleh pasukan Pahang. Jadi mereka cuma membuatkan tugas masing-masing. Tambah daripada tu pula almarhum Paduka Ayanda Sultan Pahang pun minat bola, memberi kami jurulatih yang saya amat terharu bila almarhum Paduka Sultan membawa Kurt Birkinshaw. Kurt Birkinshaw, ya. Kurt Birkinshaw, coach daripada England dan Hotspur. Cuma berapa bulan saja. Ketika itu kami mendapat ilmu yang begitu lebih. Bila Kurt Birkinshaw mengendali Pahang, kami tak tewas. Kami tak tewas, tetapi beliau kena pulang. Sebab yalah, beliau berjanji cuma berapa bulan saja di situ kerana beliau mempunyai tugas yang lebih besar di UK. Lepas tu kami membawa Alan, coach-coach dari luar negara, di samping dibantu oleh Tajuddin dan juga Yunus. Selepas jurulatih ini pulang, jadi Tajuddin, coach Tajuddin dengan Datuk Yunus menjalankan corak yang sama. Jadi sungguh mudah. Jadi saya rasa itulah kelebihan tim, dan tim itu bertahan final saya rasa 5-6 tahun. Persahabatan yang lebih daripada 30 tahun. Masa tu banyak pasukan yang cemburu Cik, sebab ada Fandi. Memang yalah, membawa masuk Fandi, Dola dan saya ke Pahang, Tak memang fair tu. yalah, Tak fair untuk pasukan lain. padahal waktu tu saya di Selangor kan. Tapi kerana nak inginkan gandingan itu, kami semua berhijrah bersama. Dia macam ni lah keluarga saya, keluarga belah mak saya, majoritinya daripada Johor. Tapi ada satu dua daripada grand auntie, grand uncle saya yang menetap di Kuantan. Mereka ni bukanlah penonton bola sepak Malaysia terbesar. Tetapi sebelum saya sendiri mula menonton bola sepak Malaysia, sebelum saya sendiri mula mengenali nama-nama pemain dalam bola sepak Malaysia, ketika muda, saya sudah mendengar nama Fandi Ahmad, Dola Saleh dan Zainal Abidin Hassan melalui mereka. Sebelum saya kenal pemain lain, sebelum kenal bola sepak Malaysia, tapi nama-nama ni dah kenal dah. Kenal dulu. Betapa besarnya impact trio ni terhadap bukan saja peminat bola sepak, tetapi penduduk di Kuantan. orang-orang di Kuantan dan juga di Pahang. Dan yang paling seronok untuk saya dan Faiz saksikan adalah keakraban tu diteruskan sehingga hari ini. Sehingga hari ini anda semua masih lagi sahabat yang baik. Ada satu soalan terakhir lah sebelum kita tutup bab trio ni. Pandangan Cip tentang Dola dan juga Fandi sebagai jurulatih. Mereka adalah jurulatih yang dihormati oleh pemain-pemain. Itu saya tak nafikan kerana mereka mempunyai football knowledge yang besar, satu. Kedua, apa yang mereka latihi, mereka telah lalui, dan mereka memang orang cakap bukan semudah good player can be a good coach, tidak. Tetapi whatever it is, mereka mempunyai segala-galanya. Mereka mempunyai segala-galanya yang boleh membuat pemain atau tim tu jadi baik. Jadi contoh, jika ingin membuat sesuatu, menyampaikan taktikal sesuatu, saya rasa Fandi dan Dola akan menunjuk dulu. Jadi bila player lihat, apabila player mengenali mereka, dan kadang-kadang saya pun buat, kata coach kita tak boleh buat macam ni, coach legend dia cakap. Itu saya cakap, saya nak ajar kan? Saya pun nak ajak awak jadi legend. Kadang-kadang apa yang saya atau Fandi buat, dia kata wah tak boleh ikut lah, dia orang ni legend. Kadang-kadang banyak pada individu skill ke, ataupun tactical ataupun team. Apa yang kami perlu, mungkin contohnya Fandi 70% attacking, so defending player kena bantu dia. Dola mobile, so selalu tinggalkan tempat. So bila kita mempunyai pandangan macam ni di dalam tim sekarang ni, kita akan cakap apa course dia akan berlaku. So jadi dengan campurnya modern football, tiki taka, tu kami sebagai jurulatih mempelajari juga dan menyatukan. Jadi pemain-pemain akan
akan cuba cuba membuat sesuatu yang terbaik. Kerana contoh ada di depan mata. Yeah. Hush. Macam-macam kisah-kisah ni. Yeah. Kalau bab tadi kalau bab Pahang pun rasa macam terlalu banyak. Bab Fandi dengan Dolah ni lagilah. Two down. Coach Dolah je belum lagi kita ni. Lepas ni mungkin kita dah settle dengan Coach Fandi. Tak kita dah lengkap settle dengan rasanya. Dolah penutup segala-galanya. lepas ni kita kena cari Coach Dolah Saleh juga. We are coming for you, Coach Dolah. Pergi je. rumah kat sini. Rumah belakang ni je. Kita ambush lepas ni. Kita berehat sebentar. Lepas ni ada satu perbicaraan yang sangat menarik di mana kita akan meletakkan Coach Zainal dalam satu kerusi yang sangat panas untuk memilih beberapa perbandingan dalam bola sepak. Selalunya dalam Bola Itu Live, bila kita ada tetamu, kita akan buat sesuatu which is segmen yang kita gelar sebagai this or that, ini atau itu. Kita akan berikan dua pilihan, dua perbandingan dan suruh diorang pilih satu dan terangkan kenapa mereka memilih perkara tersebut. So macam biasa, Faiz, minggu lepas kita buat antara kita je, this or that. Menimbulkan kontroversi. Menimbulkan kontroversi juga. Ada beberapa pendebatan tentang Virgil van Dijk dan juga Nemanja Vidic. Tapi untuk minggu ni kita bagi hot seat tu kepada Chip lah. Istimewa Raya. Istimewa Raya. Soalan Faiz, pertama. Oh, Soalan okay. pertama Chip. Chip sedia? Sedia. Cuba. Kalau Chip sebagai seorang ketua jurulatih dan Chip ada pilihan untuk isi tempat sebagai striker utama. Ini je yang tak lengkap lagi. Posisi lain semua dah lengkap lah. Ada dua pilihan untuk Chip. Azman Adnan atau Safi Salih. Chip pilih yang mana? Azman Adnan. Kenapa? Kenapa, Chip? Bagi saya clinical Saya tak memperkecilkan Safi Salih, tapi clinical striker yang boleh membuat larian solo dan unexpected goal. Azman mempunyai satu kelebihan, sebab tu orang panggil dia Azman turn, Azman score. Mantan Manskor. Ya, itu kelebihan dia. Safi Salih bagus, saya tak nafikan, tapi kalau awak bagi saya pilihan, saya boleh pilih satu, saya pilih Azman. Apa memori paling yang coach ingat tentang prestasi Azman di atas padang tu? Saya pernah bermain dengan Azman lama di international dan juga di Selangor. Jadi masa tu saya dah tidak bermain pernah bermain striker dengan beliau dan pernah bermain centre back, beliau bermain atas. Selalunya unexpected ball, bila kita tengah main unexpected ball, Azman score goal. Jadi itu kelebihan yang Azman ada, dan beliau lincah. Beliau bukan roaming striker tak, tapi beliau nak bola, beliau akan buat sendiri dengan kelincahan beliau. Sukar dikawal oleh back lah. Kalau Memang main sukar. back pening kan. Ya, betul. Dia sukar hilang bola di kaki beliau. Apa-apa yang kita tahu, dia dah shoot. Dia dah turn, dia dah shoot. Ya, tu Azman, kelebihan Azman. Anda, soalan anda. Saya ada lagi satu soalan, dan ini adalah soalan yang menarik kerana beberapa tahun lepas perkara ini menjadi perdebatan yang cukup hangat di kalangan penyokong bola sepak Malaysia, dan saya percaya sampai hari ini kalau kita buat contoh, kita buat bancian seluruh negara tanya soalan sama, dia masih akan 50% sokong satu, 50% pilih lagi satu. Terbahagi dua lah. Simple je, Cik. Soalan susah. Simple je. Siapa pemain tengah yang lebih baik? Syafiq Rahim ataupun Badri Razi? Bagi saya, Syafiq Rahim. Beliau komander. Sebab apa saya cakap saya pemilih Syafiq Rahim? Kerana sebagai jurulatih ingin memiliki seperti beliau, kerana beliau mengendalikan pergerakan daripada defense line dan juga offensive line. Okay. Badrul more on offensive, one side. Walaupun Badrul menyelah di kiri, kanan, tengah dan hantaran-hantaran beliau, tetapi untuk memulakan attacking, contohnya memulakan attacking, saya rasa Syafiq mempunyai kelebihan daripada menggerakkan permainan, menggerakkan bola daripada defense line hingga ke forward line. Kalau tak silap, Cik tak pernah kan pernah melatih Syafiq? Syafiq pernah bermain bawah saya 2-3 tahun di Melaka. Oh, di Melaka, ya. Dan Syafiq Rahim, saya pernah melatih beliau Malaysian School
Masa beliau remaja Ya, bersama Azman, Hmm. Razman Ruslan, beliau pernah berada bawah bimbingan saya waktu sekolah. Ini memang debat yang sangat besar. Satu ketika dahulu ketika Datuk K. Rajagopal menjadi jurulatih kebangsaan, dia membuat pilihan yang sama. Majority call up Syafiq Rahim yang Peminat dapat. nakkan Badri tapi Tapi ada setengah peminat dia lebih minat kepada Syafiq. PR. Ya. Tapi Datuk K. Rajagopal pada ketika itu lebih memilih Syafiq Rahim Ya, seperti sebab pilihan. Syafiq Rahim is a Zainal juga. natural midfielder. Awak boleh tengok, kita boleh tengok attacking Syafiq Rahim ada di situ, defending Syafiq Rahim ada di situ. Dia tak tinggalkan tempat dia. Itu adalah engine of the team. Beliau sentiasa berada di situ. Macam Badrul Bakhtiar, mobile player. Mobile player ni ke kiri ke kanan. Tetapi bila hilang bola, masa untuk Badrul Bakhtiar kembali untuk memiliki shape of the team mungkin terjejas sedikit daripada Syafiq, sebab Syafiq is a natural midfielder. Semula jadi Kish. Ya. Seterusnya Faiz. Soalan saya, macam biasa kita tahu kalau Malaysia Cup final bergegar stadium Kish, sentiasa penuh 90,000 orang. Ya, betul. Memang penuh. Dan Chip adalah salah seorang yang privilege pernah merasai kedua-duanya sebagai pemain dan juga jurulatih Chip. Yang mana lagi Chip pilih? Menang Malaysia Cup stadium penuh, occasion yang besar sebagai pemain atau sebagai jurulatih? Dua-dua saya pernah rasai. Ya. Saya rasa Mana lagi Chip suka lah? Lagi puas. Di umur sekarang Puas. mana lagi Cik suka? sebagai jurulatih lah, sebab kita yang mengendalikan pasukan, kita yang menyusunkan rentak permainan, dan kita yang memilih pemain. Kita dapat rasa berbaloinya, dihargai oleh pemain, berbaloinya kita membuat satu-satu pasukan hingga mendapat piala. Kerja setahun tu rasa berbaloi ya? Itu memang betul-betul rasa puas lah. Salah satu perkara yang selalu kita suka tanya jurulatih, banyak pemain bola sepak bila dah bersara tu, salah satu sebab mereka jadi jurulatih adalah untuk terus merasai kenikmatan tu yang diorang rasa sebagai seorang pemain. Sebab bila kerjaya dah tamat, selalunya kalau pergi ke industri lain ataupun hala tuju hidup tu pergi ke belah lain, dah tak boleh rasa dah kenikmatan bola sepak. Tetapi kalau meneruskan perjalanan sebagai jurulatih tu, boleh dapat kenikmatan tu secara berterusan. Adakah itu antara sebab kenapa Chip memilih untuk menjadi jurulatih juga? Ya, betul. Itu salah satu. Kedua, kita nak curahkan pengalaman kita. Kerana seperti saya bermain begitu lama di Malaysia, kita dah tahu dah, jika keadaan begini, apa akan jadi. Jadi, kita akan, walaupun benda itu belum berlaku, kita akan di sini kita akan selak kepada pemain-pemain. Mistake A, apa akan berlaku? Mistake B, apa akan berlaku? Okey, kalau kita main dengan tim laju, tim taktikal, tim main ball possession, tim main long ball, pada itu semua ni dah dalam minda kita ingin curahkan pengalaman, dan kita sebagai jurulatih kita bentuk tim kita untuk mengatasi semua ini. Jadi memang satu kerja yang begitu mencabar, dan juga nikmatnya bila menang tu, bila benda tu berlaku, kita menang, rasa puas. Okey, soalan daripada saya pula Ya, sekarang. silakan Kish. Bagi yang susah sikit tolong. Ini aku tak pasti ini susah ke Susah ke tak. senang? Tetapi salah satu lagi perdebatan dalam konteks bola sepak Malaysia adalah siapa penyerang import terbaik yang pernah beraksi di Malaysia. Banyak. Ini perdebatan ni dia ikut zaman. Ikut Contoh generasi. orang-orang yang membesar menonton 90-an, dia ada pilihan-pilihan dia tersendiri. Yang membesar menonton era 2000 lebih tu, dia ada option sendiri, 2010 Saya anda onwards. tahu kan pilihan saya siapa kan? Saya tahu pilihan anda siapa. Ya. Tapi saya nak berikan dua nama di sini, dan dua-dua nama ni Chip adalah dua nama mungkin kalau saya teka betul, ini adalah dua penyerang terbaik kesukaan Faiz Gurun Ya, dalam konteks bola sepak Malaysia, penyerang import. benar sekali. Selama Marlon Alex James ya. ataupun Luciano Figueroa. Ya. Tak dengar soalan pun saya akan jawab Figueroa. 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 Saya selalu selepas game masa jurulatih, saya selalu ucapkan tahniah kepada beliau, kerana beliau seorang striker yang baik lah. Beliau mempunyai
boleh cakap high class striker. Saya memang meminati Uruguay. Kaki kiri yang Dia mantap. ya, dan beliau hilang bola, beliau hambat, bantu defend, dan satu pemain yang suka dikawal. Kalau tanya Damien Sievert pun, saya rasa jawapan yang sama beliau akan bagi. Yang macam ni Cip, Cip pernah lawan dengan dia ni masa Figueroa main di Johor. Betul. Apa arahan Cip terhadap backline Cip? Macam mana nak contain Figueroa? Saya ada kelebihan ke sini kerana beliau sedikit risau dengan Damien Stewart. Oh, Itu saya tak nafikan. Dia cukup risau dengan Damien Stewart dengan asakan-asakan dari Damien. Bagi saya, kalau ingin saya letakkan lain daripada Damien, saya rasa kelebihan kepada Uruguay. Tetapi saya mempunyai kelebihan Damien. Di sinilah keuntungannya saya apabila membawa pasukan Pahang. Tetapi Uruguay adalah seorang striker yang licik dan he's a good finisher. Itu saya boleh katakan. Dan sampai bila-bila pun saya akan mengingati nama beliau. Dalam kita borak pasal Luciano Figueroa, Ada orang nak tiba-tiba ada orang dah sampai lagi. Hari Raya. Seterusnya Faiz. Saya ada satu soalan. Mungkin terakhir kah producer untuk Tak, ada lagi Ada ni. lagi, Ada lagi. tapi saya nak lari sikit keluar daripada bola sepak. Ah, Sebab Cip, zaman kegemilangan dia adalah zaman rock and roll di Malaysia. Betul Cip? Betul lah? soalan muzik. Rock and roll di Malaysia. DJs. Okay. Soalan saya, Cip lagi minat Search atau Wings? Ini Saya soalan nak bagi yang susah boleh sikit. mencetuskan kontroversi Ya, besar. tak apa. Cip yang kenal dengan Bagi, kenal. saya terus terang lah, bagi saya memang wing. Saya sebab saya mengenali mereka, saya meminati muzik mereka dan pernah membawa muzik mereka bila berlatih di luar negara, dan juga pernah bekerja sambilan dengan kumpulan wing. Sebagai? Ui, bekerja sambilan Membantu mereka, technical Rodi. staff, kadang-kadang jaga lighting bila time off season, kerana saya amat rapat dengan band wing. Jadi macam dulu Joe, Awi, Black, Joe Jet pun ada dulu, Eddie, mereka selalu berada di rumah saya. Kami agak rapat. Jadi Informasi yang hanya boleh didapati di Bola Itu Live. dan Search memang Amy, Kit, tu semua memang kita mengenali, kita rapat. Kerana bukan saja saya meminati muzik, mereka pun meminati bola sepak. Mereka pun berkunjung ke stadium. Tapi sehingga hari ini yang masih lagi datang stadium, masih lagi menelefon saya tanya tentang bola, Datuk Hatan. Datuk Atan ya. Dia memang boleh kata fanatik bola. Yeah. Bila borak pasal muzik ni, ada satu soalan aku nak tanya ni. Silakan. Sebelum pilihan seterusnya, apa konsert terbaik yang pernah Cip pergi? Konsert terbaik. Double Trouble, Wing dengan Search. Gemuruh. Yeah. Bila tu? Oh, ini semua 80-an. 80-an Itu zaman Itu kegemilangan bila ya. off season je. First kali off season je saya akan buka kalender Wing, buka kalender Search. Sebab Cik Ali Bakar. Cik Ali Bakar. Ah, Manager dia- legend tu. Dia manager legend dua-dua grup ni. Jadi saya akan macam ni lah, kita lupakan bola sekejap, bersama mereka. Kalau ada free time lah. Yeah. Seronok Power. Soalan seterusnya Cip adalah soalan yang kita berkelana sedikit ke luar negara. Ya, silakan. Betul ke jangkaan saya yang Cip penyokong pasukan Liverpool? Semestinya. Semestinya. Saya mengikuti Liverpool kerana daripada tahun 70-an. Okey. 70-an kerana saya minat masa tu mereka mempunyai Alan Kennedy, Ray Kennedy, Steve Highway, Ray Clement sebagai penjaga gol. Oh, memang saya minat. Lepas tu akan masukkan Kenny Dalglish. Jadi ini semua pemain-pemain yang saya minati dan dari dulu memang saya adalah penyokong Liverpool. Saya nak bagi dua pilihan. Dua soalan teruslah untuk Cip pilih. Kedua-duanya perbandingan dua pemain Liverpool daripada era yang berbeza. Yang pertama,
Perbandingan pertama, Kenny Dalglish ataupun Ian Rush. Perbandingan kedua, Chip, Fernando Torres ataupun Luis Suarez. Dalglish dengan Rush mana dulu? Oh. Dalglish, memanglah Kenny Dalglish mempunyai kredibiliti yang lebih. Tetapi Ian Rush lah yang menangkan Liverpool. Kenny Dalglish akan membuat segala damage dan Ian Rush akan finish. Mereka ni adalah gandingan yang terbaik seperti Malaysia ada dulu, Muqtadari Isabakar. Tetapi kalau awak kata yang banyak menjalankan tim adalah Kenny Dalglish. Kalau saya lebih minat memang Kenny Dalglish, tetapi kombinasi mereka berdua telah membuat satu pasukan Liverpool yang sungguh disegani di Europe. Yang kedua pula, Chip, Yang Fernando kedua, Torres ataupun Luis Suarez. Bagi saya Fernando Torres. Fernando Torres, Cik minat finisher. Dia Saya finisher, memang lebih pada finisher. Fernando Torres dia ada lebih clinical daripada Suarez. Suarez ni dia banyak dia bergerak sini sana sikit. Ya, saya susah kita nak cari a good finisher. Saya cakap terus terang, saya cakap nak dribble bola kiri ke kanan tu semua, nak create chances banyak. Tetapi kita kena tengok orang-orang yang good finisher ni memang dia kelebihan di situ. Kalau ingat lagi Gerd Müller. Good mula ya. Saya ingat lagi Gerd Müller. Kalau tengok dia main, orang semua tak berapa suka. Yeah. Tetapi 2 chance 1 gol, 2 chance 1 gol. Romario. Romario tak ada tendang bola sampai koyak net semua tak ada. Dia punya placing. Jadi quality finisher ni sukar dicari. Ya. Yeah. Killer instinct je. Killer instinct. Ya, yeah, betul saya cakap. Adakah Chip merasakan Gerd Müller adalah finisher terbaik sepanjang zaman? Tidak. Siapa Tidak, finisher tetapi, terbaik sepanjang zaman bagi Chip? Bagi saya finisher terbaik sepanjang zaman Pele lah. Pele. Dan Diego Maradona. Kenapa saya Dua ni. tahu Chip lebih suka finisher? Dia pertahankan kuanti di Pahang. Lepas tu dia masuk Selangor, dia buat Patrick Ronaldinho. Dia memang suka finisher dia. Ya, Patrick Ronaldinho pun mempunyai finishing yang baik. Cuma malangnya beliau, apabila saya memiliki beliau sudah mula menghadapi kecederaan. Oh ya. So tak maksimum Tak maksimum. Terusnya Faiz, Seterusnya terakhir daripada anda. yang terakhir daripada saya. Tadi kita sebut siapa tadi? Azman Adnan dengan Safi Salih kan? Sebagai gandingan Chip bermain. Chip lagi memilih untuk digandingkan dengan Dollah Saleh ataupun Allahyarham Muqtada Hari. Ini last yang bagi paling susah. Ya. Ini soalan yang Saya akan jawab dua-dua ni. Kalau pilih Tak boleh pilih, memang semua orang tahulah, tak dinafikan. Kombinasi saya dengan Dola lebih menyela dan lebih serasi, dan kalau tu soalan saya memang jawab Dola Saleh. Tetapi saya waktu saya bermain dengan Allahyarham Datuk Mokhtar, saya bermain sebagai pemain pertahanan waktu di Selangor. Jadi selepas saya berhijrah ke Pahang, saya coach Frank Lott dan juga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Agong telah berbincang dengan Frank Lott, mengarahkan saya untuk menukar posisi sebagai seorang pemain striker. Jadi saya bermain striker. Bila saya bermain striker, saya dilatih oleh seorang coach yang sungguh pengalaman atas titah Kebawah Duli Tuanku, dan saya menyelah di sana. Saya bermain striker, coach Frank Lott yang mengubah saya bersama Kebawah Duli. Jadi saya telah menjadi seorang striker yang puji diri sendiri ni. Fakta. Dan saya menyelah di situ, dan saya telah berkali-kali dinobatkan pemain striker yang terbaik. Selepas itu saya terfikir saya ingin berganding dengan Allahyarham Datuk Mokhtar untuk setahun ke 2 tahun selagi sebelum beliau retire. Jadi saya mengambil keputusan untuk pulang ke Selangor dan bermain bersama beliau tahun 1986. Jadi dapat satu musim dapat 2 musim, tetapi satu musim yang sungguh bermakna lah. Jadi saya pulang bermain untuk Selangor tahun 86
Dan dengan kedrat yang saya ada, saya lebih suka bermain di nombor 10. Bermakna mobile striker belakang top striker. Arwah Mokhtar kata tak ada. Kau duduk atas. Sebab dia tahu saya agile, mobile dan good finisher. Jadi saya main nombor 9, Arwah Mokhtar main nombor 10 belakang saya. Di situ saya sekali lagi bawa balik Golden Boot. Satu game skor 2-3 gol, 2-3 bermain dengan beliau. Jadi pengalaman lah, tak dinafikan lah. Banyak saya belajar daripada beliau lah. Walaupun saya tak sempat berguru dengan Tan Sri, Allahyarham Tan Sri Datuk Ghani Mihat. Walaupun Tan Sri menjadi jurulatih saya yang pertama. Tetapi masa tu saya lebih kepada pertahanan. Tan Sri seorang seorang striker. Tetapi teknik saya banyak yang saya miliki adalah datangnya dari Tan Sri Datuk Ghani Mihat. Mana tak Golden Boot? Betul saya cakap. Yang supply bola pun. Tan Sri Ghani Mihat, Arwah Mokhtar. Jadi inilah banyak. Dan di situ cita-cita saya tercapailah 86 tu. Dapat bermain dan Selangor menjadi juara menang dengan Johor 6-1. Dola main Johor masa tu. Selepas Kena juga. Dola main Johor tahun tu. Tetapi 87 sebelum musim start, Arwah Mokhtar nak retire. Dia kata, "Nal, kau pergi cari partner baru. Abang dah cukup." Itulah Dola berhijrah ke Selangor. Di situlah mulanya. Kembar nasional. Situ mula kembar nasional. Kembar nasional sebelum. Oh, sebelum Saya dah main dengan dia dah. Oh, ya. Tapi untuk Selangor. Selangor. Macam-macam Faiz. Kita 1,5 jam pun macam-macam lagi. Rasa yang macam akan- banyak tak tap in lagi. banyak tak Dia tap in lagi. 1,5 hari. 1,5 jam. 1,5 hari pun tak cukup, Cip. Kita nak mengucapkan terima kasih lah kepada Sama-sama. Cip kerana sudi membuka ruang untuk kita datang ke rumah Beraya. beraya, berbicara tentang banyak kisah-kisah menarik dan ikonik, memori-memori yang sudah tentu yang tengok kat rumah tu, yang membesar 80-an, membesar 90-an, even menonton Pahang 2013, 2014, 2015 tu, mesti ada Tengah senyum-senyum kat rumah. Senyum kat rumah tu sebab banyak kisah-kisah. Sekarang ni belum habis. Kita doakan Dola dan Fandi terus berjaya. Kita doakan Coach Dola dan juga Coach Fandi untuk gandingan mereka lebih mantap bersama pasukan Seri Pahang untuk musim ini. Terima kasih InsyaAllah. Cip. Sama-sama. Selamat Hari Raya datang, sekali lagi. Selamat Hari Raya. Ya, terima kasih. Selamat Hari Membuka Raya semua. kembali rumah ini untuk saya. Kembali ya. Kembali. Tidak selalu. Weekend saja saya di sini. Rasanya untuk episod Bola Itu Live kali ini itu saja daripada saya, Datuk Zainal dan juga anak angkatnya iaitu Faiz Gurung. Jumpa anda dalam episod yang akan datang.